Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang menjayakan segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, mudahan kesemuanya diberikan kenikmatan, keredaan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan waktu sebegini untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan dan juga dengan penuh pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu perkara yang dikurniakan istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan tempat ini dan juga kemuliaan bulan ini ya Allah, juga dengan fadilat waktu ini serta apa yang ada pada mujtama' ini, Engkau perkenankanlah setiap hajat yang terbuku di hati kami dan juga lepaskanlah kami daripada segala kesusahan ya Allah. Lepaskanlah kami daripada segala kesempitan, kekurangan dan berikanlah kami bantuan daripada-Mu ya Allah. Sematkanlah di dalam dada kami keimanan, ketakwaan, rasa cinta kepada-Mu dan agama-Mu ya Allah. Engkau jadikanlah kami sentiasa dapat berjalan di atas landasan syariat-Mu dan juga bernaung di bawah naungan rahmat-Mu. Pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang menebal dan bertambah saban hari dan saban waktunya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah keseluruhan kehidupan kami dipenuhi dengan amalan kebaikan, ibadah, kebajikan dan semua perkara yang Engkau redai ya Allah. Jauhilah kami daripada segala persengketaan, kemungkaran, kemaksiatan dan juga suatu pertumpahan darah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami sejahtera, diberikan keberkatan, diberikan kenikmatan,
penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan jiwa ya Allah, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami ya Allah daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Najih. Abu Najih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah memberikan tausiah, setelah Rasulullah memberikan tazkirah, dengan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah, tausiah tadi, tazkirah tadi yang Tuhan berikan kepada kami, yakni para sahabat, seolah-olah suatu tazkirah mengucapkan selamat tinggal. Maka nasihatkanlah kami wahai Rasulullah. Kalaulah kita dengar soalan ini, seolah-olah sahabat ini memohon suatu nasihat daripada Rasulullah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan tausiah, telah memberikan tazkirah, telah memberikan ceramah. Jadi apakah nasihat yang diinginkan oleh Abu Najih ini? Tetapi soalan ini diketahui dan difahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengertian yang para sahabat ini mahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku menasihatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sunnah. Kalau kita ini melihat kepada semua rukun-rukun khutbah, rukun khutbah wajib ada wasiyatu bittaqwa. Kalau kita dengar khutbah Jumaat, khutbah hari raya, khutbah nikah, khutbah bertunang, khutbah istisqa, khutbah gerhana bulan, semua khutbah mesti ada inni usikum bitaqwallah. Sesungguhnya aku menasihati kamu semua untuk bertakwa kepada Allah. Ini adalah suatu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi isi kandungan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah setelah daripada takwa kepada Allah ini. Kerana takwa kepada Allah itu asas kepada setiap perkara. Apa-apa pun kalau tidak ada takwa, maka semua perkara kosong. Dia ibarat seperti mana ikhlas. Kalau kita ni solat kita tu kosong, puasa kosong, zakat kosong, haji kosong, habis semua kosong. Habis apa benda yang bagikan nilai kepada kita punya ibadah? Ibarat kalau kosong ditambahkan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah angka 1 ataupun 2 ataupun selebihnya, duduk paling depan sekali. Jadi kalaulah kita lakukan banyak amalan, 4 amalan 4 kosong, ada ikhlas tambah 1 dekat depan, jadilah 10,000. Tapi kalau 10,000 tu buanglah angka dekat depan sekali, kosong tu langsung tak ada makna.
Ibarat begitulah kita punya kehidupan. Semua perkara asasnya pada takwa. Hilang takwa, maka yang lain telur saja. Maka semua perkara diukur dengan takwa dulu. Bila ada takwa, barulah yang lain hidup maknanya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wasma' wat ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habsyi. Dengar dan taatlah kamu walaupun kamu akan diperintah oleh seorang hamba daripada Habasyah, kata Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin itu adalah orang yang berwibawa. Pemimpin itu adalah orang yang dihormati, luaran dalaman, daripada sudut fizikal, daripada sudut spiritual, semuanya adalah orang yang dihormati. Fizikalnya fizikal yang berwibawa, spiritualnya adalah orang-orang yang penuh dengan pendirian. Ini adalah pemimpin zaman dahulu. Bila sampai ke zaman sekarang, setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, boleh jadi orang itu fizikalnya berwibawa, tetapi mentalnya adalah tidak memiliki pendirian. Boleh jadi orang itu fizikalnya nampak macam kerdil, nampak macam orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi memiliki suatu keilmuan, memiliki suatu pendirian yang teguh. Jadi selalunya perkara ini berlaku setelah kewafatan Rasulullah. Di zaman Rasulullah selalunya zahir akan seiringan dengan batin. Di zaman Rasulullah SAW, kalau orang itu nampak tak cantik luar, maka tak cantiklah dalam dia. Bila wafat sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala uji umat Muhammad dengan setiap perkara tidak seiringan zahir dan batinnya. Dengan setiap perkara tidak seiringan zahir dan batinnya. Nampak zahirnya handsome, Allahu Akbar, berwibawa, Allahu Akbar, tapi rupa-rupanya hidung belang. Nampak dia punya zahirnya macam tak tahu apa-apa, nampak macam lurus bendul, rupa-rupanya orang yang teguh pendirian, imannya kuat. Perkara ini sebenarnya berlaku setelah zaman ketiadaan para anbiya. Kalau kita dengarlah riwayat macam mana Fir'aun punya rupa, kita rasa astaghfirullahalazim, rupa Fir'aun bukannya rupa yang handsome. Dia bukannya seorang lelaki yang handsome. Digambarkan Fir'aun itu dengan seperti mana dia punya perangai. Fizikalnya pun digambarkan macam perangai dia, dengan penuh keburukan, dengan penuh perkara yang negatif, perkara yang tak disukai. Tapi rupa-rupanya di zaman sekarang, malahan orang yang huduh itu rupa-rupanya baik. Sebenarnya ini ujian umat Muhammad di akhir zaman. Orang-orang yang cantik, orang-orang yang menawan itu rupa-rupanya jahat. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasma' wat ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habsyi. Dengar dan taat walaupun kamu akan diperintah oleh seorang lelaki daripada Habasyah, kata Rasulullah. Maksudnya di zaman Nabi Muhammad belum pernah berlaku pemimpin itu luarannya tidak berwibawa. Ibarat Rasulullah akan mengatakan, wahai sahabatku, lepas aku wafat akan ada orang yang kulit hitam, muka tak handsome, tak berwibawa, langsung jadi pemimpin. Dan dia sangat-sangat adil. Dan dia sangat-sangat berilmu. Subhanallah. Kata Rasulullah, dengar dan taat. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habsyi. Walaupun kamu akan diperintah oleh seorang lelaki daripada negara Habasyah. Ada ulama yang mengatakan bahawasanya lelaki daripada negara Habasyah ini adalah untuk menggambarkan bahawasanya
orang yang tidak memiliki keilmuan yang tinggi. Maksudnya, akan sampai suatu zaman, wahai para sahabatku, kamu akan diperintah oleh seorang lelaki yang ilmu agamanya akan lebih rendah berbanding rakyatnya. Macam zaman sekarang lah. Subhanallah. Zaman sekarang sangat tidak pelik kalau pemimpin kita ilmu agamanya lebih rendah berbanding rakyatnya. Sangat tidak aneh dan bukan perkara yang bukan perkara yang pelik pun. Subhanallah. Tapi kalau zaman Rasulullah dan zaman yang terdahulu, sangat pelik. Kalaulah pemimpin tak reti agama, sangat aneh zaman tersebut. Sampaikan Malik Najasyi. Malik Najasyi itu adalah pemimpin kota Habasyah. Pemimpin kota Habasyah namanya Raja Najasyi. Dia adalah orang yang paling alim di dalam agama Nasrani. Sampaikan semua ketua padri pun di bawah dia. Sampaikan dikatakan Raja Kisra, raja orang-orang Yahudi pada ketika itu. Dia adalah raja kepada rahib-rahib Yahudi. Sampaikan semua ketua rahib Yahudi di bawah dia. Di zaman Rasulullah, bila nama raja sahaja, dia adalah orang yang paling pandai dalam agama. Itu maksud dia. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, bila kata raja tak semestinya pandai agama. Ini zaman sekarang, subhanallah. Dan perkara itu bukan suatu perkara yang menjatuhkan. Dia reality. Dia adalah suatu reality, subhanallah. Sampaikan sekarang ni pun, sampaikan sekarang ini, orang yang naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah belum tentu lagi ilmu agamanya lebih tinggi berbanding yang makmum yang mendengar. Sama juga orang yang ditolak sebagai imam, belum tentu imam itu ilmunya lebih tinggi berbanding makmum. Zaman sekarang begitu. Dan perkara yang sudah tidak pelik lagi, dalam sebuah komuniti ada seorang diangkat menjadi ketua kampung. Belum tentu ketua kampung itu ilmunya lebih tinggi berbanding rakyatnya. Ini adalah di zaman sekarang. Bukan suatu penghinaan, tidak. Tapi realiti zaman. Di zaman para anbiya tak berlaku sedemikian. Dan penghujung para anbiya adalah Rasulullah. Wafat saja Rasulullah, perkara itu sudah tidak berlaku seperti mana di zaman-zaman terdahulu. Di zaman dahulu, kalaulah raja itu zalim, muka je pun muka jahat. Namrud jadi raja pasal dia di antara orang-orang yang kafir yang paling genius. Dikatakan yang menentukan satu hari ada 24 jam adalah Namrud. Namrud, Raja Namrud yang jadi pemimpin ketika mana kenabian Nabi Allah Ibrahim diriwayatkan bahawa dia inilah yang menentukan satu hari ada 24 jam. Mana ada manusia lain yang tentukan. Juga Namrud juga yang meletakkan nombor itu ada 9 angka saja. Cuba tengok. Nombor bagilah dekat dalam bahasa apa, angka mana pun mesti ada 9 je. Lepas 9 kosong, betul tak? Semua daripada ahli sejarah menyebutkan bahawasanya yang tentukan dia adalah Raja Namrud. Maksudnya genius betul-betul dia, bukannya calang-calang orang. Tapi dia kufur. Dalam riwayat mengatakan dia seorang raja yang zalim, orang yang kafir, dan rupanya pun rupa yang bengis, bukan rupa orang baik. Boleh jadi kalau kita nampak dia, kita tahu dia orang jahat. Maksudnya kalau zaman dahulu semua perkara seiringan. Kalau orang tu perangainya jahat, mukanya pun jahat. Bila Rasulullah wafat sahaja, maka berlakulah ujian kepada umat Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala boleh sahaja jadikan orang yang muka baik tapi perangai jahat. Boleh saja orang yang mereka itu pakaiannya baik tapi perangainya jahat. Boleh jadi saja orang itu
Dia berwibawa daripada sudut zahirnya, tapi tak tahu apa-apa. Boleh jadi. Sampai zaman sekarang. Ini adalah ujian kepada umat Muhammad. Allahu Akbar. Dan kita sekarang sedang melalui ujian tersebut. Kita sekarang sedang melalui ujian tersebut. Subhanallah. Zaman sekarang apa nak dikatakan? Orang yang lawan agama tu muka handsome-handsome, badan cantik-cantik, duit banyak-banyak. Betul tak? Orang yang patuh dengan perintah agama ni muka pun tak handsome, perut pun boroi. Subhanallah. Ibarat macam itulah ibaratnya. Subhanallah. Inilah suatu gambaran yang ada di zaman sekarang. Hadirin dan dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wasma' wa ta'a wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habsyi. Dengar dan taatlah kamu walaupun kamu akan diperintah oleh seorang hamba daripada Habasyah. Fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di kalangan kamu setelah kewafatan aku, kata Rasulullah, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak di kalangan umatku. Maka bagi kamu semua, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Genggamlah ia kuat-kuat, seperti mana kamu itu menggigit sesuatu pada gigi gerham. Ibarat kita ni ambil benda, gigit dekat gigi gerham kita, jangan lepas. Cuba kita ambil tali, kita gigit dengan gigi gerham kita, suruh orang sentap, terlepas tak tali tersebut. Sama ada tali itu putus ataupun gigi kita patah. Itu aja. Ambil tali rapia ke, tali apa ke, gigit kuat-kuat dekat gigi gerham ni. Panggil seorang, suruh sentap tali tersebut. Salah satu perkara je berlaku. Kalau betul-betul gigitan kita tu kuat sungguh, sama ada tali tersebut terputus ataupun gigi kita patah. Salah satu saja. Maksudnya kuat sungguh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup lagi setelah kewafatan aku, yakni di kalangan umat Muhammad, dan termasuk dalam kategori tersebut adalah kita semua. Kita semua adalah kategori yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih lagi hidup setelah kewafatanku, kata Nabi Muhammad, dia akan melihat khilaf, percanggahan pendapat yang sangat banyak di kalangan umatku. Nak ikut yang mana satu? Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka ke atas kamu ikutlah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk dan juga yang diberikan hidayah sehinggalah akhir zaman, kata Rasulullah. Peganglah ia seperti mana kamu menggigit sesuatu pada gigi gerham kamu. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan Rasulullah ini, Rasulullah tidak mengatakan di manakah, Rasulullah tidak mengatakan mana-mana yang khilaf itu, percanggahan pendapat. Rasulullah tidak mengatakan mana-mana adalah benar, dan Rasulullah tidak mengatakan mana-mana adalah salah. Tetapi untuk mengikuti, untuk ikut kepada mana-mana pendapat, untuk ikut mana-mana percanggahan pendapat, maka
perlulah utamakan sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah ia kuat-kuat, kata Rasulullah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengatakan bahawasanya ikutlah sunnah aku, maka settle habis semua masalah. Tak ada masalah dah. Tetapi bila Rasulullah mengatakan serta ikutlah sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sekarang ini bukanlah kita nak katakan ia suatu masalah, tetapi suatu persoalan. Para khulafa ar-rasyidin, di antara satu sama yang lain juga mereka itu bercanggahan pendapat. Para sahabat satu sama yang lain bercanggahan pendapat. Jangan kata bercanggahan pendapat setelah kewafatan Nabi Muhammad, masa Rasulullah hidup pun mereka bercanggahan pendapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang banyak orang bercanggahan pendapat, sampaikan mengatakan yang inilah yang paling betul, yang lain semuanya salah. Astaghfirullahalazim. Hadirin dan dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mana-mana perkara yang berbentuk khilafiyah, mana-mana perkara yang berbentuk khilafiyah, maksudnya berbentuk percanggahan pendapat di dalam agama, tak boleh kita katakan yang mana salah, yang mana betul. Tak boleh kita mengatakan yang ini tepat, yang itu kurang tepat. Tidak. Kerana percanggahan pendapat bukan datang daripada orang-orang yang jahil. Percanggahan pendapat dalam agama bukan datang daripada orang-orang yang jahil. Boleh tak kita katakan Imam Maliki betul, yang lain imam semua salah? Boleh? Tak boleh. Boleh tak kita katakan Imam Syafi'i betul, yang lain imam semuanya salah? Boleh ke? Tak boleh. Semua para a'immah memiliki dalil, memiliki rujukan dan memiliki suatu nas untuk mereka menegakkan suatu pendapat, suatu percanggahan yang mereka itu pegang. Jangan kita ini subhanallah pertikaikan kenapa Imam Syafi'i bercanggahan dengan Imam Maliki sedangkan Imam Maliki itu gurunya. Kerana Imam Syafi'i juga seorang ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Jangan kita ini subhanallah mempertikaikan, sampaikan para a'immah di bawah mazhab Imam Syafi'i sekalipun, yang paling mu'tabar seperti Imam Ahmad, seperti Imam Ramli, seperti mana Imam Nawawi, dan juga seperti mana Imam Ibnu Hajar. Empat para a'immah ini semuanya adalah para a'immah di bawah mazhab Imam Syafi'i. Semuanya digelarkan sebagai a'immatus syafi'iyah, dan semuanya bercanggahan pendapat. Semua bercanggahan pendapat. Kalau tuan-tuan nak tahu, bila bulan Ramadan, ada beberapa perkara yang waktu siang kita ini makruh buat. Imam Ibnu Hajar mengatakan berkumur-kumur itu makruh di siang hari. Maka jangan kumur-kumur. Ambil uduk tak payah kumur-kumur, tuan-tuan. Seperti mana berkata Imam Ahmad, di waktu siang hari kita ini dimakruhkan bersugi. Maksudnya jangan berus gigi, tuan-tuan. Waktu siang jangan berus gigi. Jangan bersugi. Sugi tak boleh. Juga ada para a'immah di bawah mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya di waktu siang bulan Ramadan makruh mandi. Mandi makruh. Nanti balik kerja, lepas balik kerja pukul 4, pukul 5 petang, jangan mandi. Mandi lepas daripada maghrib. Tetapi semua pendapat para a'immah itu disanggah oleh Imam Ramli, disanggah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi juga adalah imam di bawah fiqh Imam Syafi'i. Sama juga. Imam Syafi'i kata waktu siang bulan Ramadan diharuskan bersugi, diharuskan berwangi-wangian,
diharuskan berkumur-kumur, diharuskan mandi. Imam Nawawi cakap. Subhanallah. Imam Nawawi kata, tak ada makruhnya. Sugilah kamu tiap-tiap kali waktu solat. Solat asar ke solat zuhur ke, tak jadi masalah. Imam Nawawi kata, tak makruh kalau kamu itu berkumur-kumur. Kumur-kumurlah setiap kali mana kamu mengambil uduk. Imam Nawawi kata bahawasanya tidak makruh kalau kamu itu mandi. Mandilah kamu kalau badan kamu kotor. Jadi di antara para a'immah, di bawah satu mazhab pun percanggahan. Jangan kata mazhab lain-lain. Mazhab lain-lain jauh lagi percanggahannya. Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kita tak boleh makan, haram. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semua ulama ini mengatakan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kita boleh makan, halal. Jadi Imam Syafi'i seorang saja yang kata tak boleh. Subhanallah. Apa pendapat Imam Syafi'i mengatakan laqad kafaru man qala, telah pun kafir barang siapa yang mengatakan Allah itu ada tiga, ada peniga, ada isteri, ada anak. Maksudnya Nasrani dah kafir, bukan Islam dah, bukan ahlul kitab dah laginya. Dia sembelih apa pun haram kita makan, sebab dia kafir, bukannya Muslim lagi dah. Ahlul kitab yang kita boleh makan dagingnya macam mana? Kita boleh makan sembelihan macam mana? Yang mereka itu hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini ada lagi tak zaman sekarang? Tak ada. Subhanallah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Tidak mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ke? Orang Yahudi tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i kata sembelihan, binatang sembelihan Yahudi dan Nasrani, orang Islam tak boleh makan, haram. Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya anjing itu mughalladhah. Anjing itu najis mughalladhah. Tapi Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, empat mazhab, seorang imam saja, Imam Syafi'i, yang kita ikut mazhabnya mengatakan anjing itu adalah najis mughalladhah. Tiga imam yang lain semuanya mengatakan anjing bukan mughalladhah. Sampaikan ada yang mengatakan mutawassitah. Maksud mutawassitah tu dia macam najis biasa saja. Maka subhanallah, percanggahan pendapat ini subhanallah, mana yang betul? Jawapannya dengan ketaatan kita kepada pemimpin yang awal tadi Rasulullah cakap. Kenapa kita di Malaysia mengikut fiqh mazhab Imam Syafi'i? Kerana kita taat kepada pemimpin kita. Kalau kita lawan pemimpin kita, kita kata Imam Syafi'i tak betul, nak ikut imam lain. Astaghfirullahaladzim. Jadi para pemimpin yang telah menetapkan mana-mana pendapat yang perlu dijalankan dalam negaranya, maka taat. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, ke atas kamu ikut sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW itu ada dua. Maksud bukannya dua pada batang tubuh Rasulullah, tapi sunnah pada pendirian Rasulullah ada dua bahagian. Rasulullah kehidupannya memiliki pendirian. Yang pertama, Rasulullah SAW hidup di zaman Makkiyah, iaitu di zaman Rasulullah SAW sebagai rakyat yang terpimpin. Waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan keislaman tanpa kuasa. Tidak ada apa-apa kuasa pun Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah keimanan, menyampaikan risalah ketakwaan. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta sesiapa pun daripada orang-orang kafir supaya memecahkan berhala mereka, melainkan suruh mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin anda rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW tidak pernah pun meminta jawatan. Aku nak jawatan, boleh tak? Aku nak memimpin kota Mekah. Kalaulah Rasulullah nakkan jawatan, orang-orang Arab Quraisy dah menawarkan jawatan pada Rasulullah. Abu Sufyan mengatakan, wahai Abu Talib, kata kepada anak saudara kamu tu, apa yang dia nak kami boleh bagi. Kalau dia nak pangkat, kami jadikan dia ketua kami. Kalau dia nak harta, kami jadikan dia paling banyak harta. Kalau dia tu gila, kami cari tabib yang paling pandai rawat dia. Kalau dia nak perempuan cantik, kami cari mana-mana perempuan di seluruh tanah Arab ini, mana yang paling cantik, kahwinkan dengan dia. Wahai Abu Talib, tolong kami. Beritahu pada Muhammad apa yang dia nak, kami boleh berikan. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab apa? Law wudi'a asy-syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari 'ala an atruka hadzal amri lan atrukuhu abada, kata Rasulullah. Kalaulah aku diberikan matahari di sebelah tangan kananku, dikurniakan dengan bulan di sebelah tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, sesekali aku tak akan tinggalkannya. Berkata Rasulullah kepada Abu Talib, pakciknya. Subhanallah. Kalau Rasulullah nakkan jawatan, Rasulullah dah jadi dah Perdana Menteri Kota Madinah, melampaui Abu Sufyan. Abu Sufyan dia adalah Sayyidu Makkah, dia adalah penghulu Kota Mekah. Abu Sufyan tu yang tawarkan. Katanya Abu Talib, kalau Muhammad itu nakkan jawatan, aku turun, Muhammad ambil alih tempat aku. Tapi dia tinggalkan dia punya dakwah. Itu adalah pendirian Rasulullah di dalam kota Mekah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, ditawarkan jawatan bukan daripada orang-orang kafir Quraisy, tapi daripada orang Yahudi yang mempelopori bisnes, yang mempelopori perniagaan dalam kota Madinah pada waktu itu, perniagaan emas dan perak, Bani Qainuqa, Bani Najjar. Ada satu lagi Bani namanya Bani Khaybar. Semuanya adalah Bani Yahudi belaka. Semuanya Yahudi. Mereka ni memang benar-benar Yahudi yang daripada keturunan Bani Israel. Datang daripada bumi Syam, nak tengok mana satu Nabi daripada kalangan orang-orang Arab. Mereka menjadi mata-mata, sampai membentuk suatu bani dekat dalam kota Madinah. 3 bani ni yang akhirnya dihalau keluar oleh Rasulullah SAW. Salah satu bani itu menuntut peperangan daripada Nabi Muhammad SAW, namanya Bani Khaybar. Subhanallah. Bani Qainuqa, Bani Najjar telah berperang dengan orang Islam, dan orang Islam menang dalam peperangan. Bani Najjar berperang dengan orang Islam, peperangan tergantung. Tak ada menang, tak ada kalah. Sebab itulah orang Islam selalu melaungkan Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Iaitu apa? Perang Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar, wahai orang-orang Yahudi, tentera Nabi Muhammad akan kembali. Peperangan tu tergantung pasal apa? Pasal orang-orang Yahudi dah rasa macam nak kalah, dia berundur awal-awal. Subhanallah. Bani Khaybar, peperangan Khaybar lah tu. Bani Najjar, peperangan kalah semua Bani Najjar. Bani Qainuqa, habis orang Yahudi dikalahkan oleh orang Islam. Bani Khaybar, peperangan tergantung. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu kaum
daripada umat aku akan kembalikan tentera umat Muhammad mengalahkan Bani Khaybar di akhir zaman. Minta-minta itu anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu kaum di kalangan umat aku di akhir zaman, membentuk suatu tentera umat Islam di kalangan umat aku. Mereka akan kembali berperang dengan Bani Khaybar dan akan kalahkan mereka. Sebab apa? Peperangan tu akan tergantung. Masa zaman dahulu Nabi Muhammad, peperangan tu tergantung tengah-tengah jalan. Tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Nampak macam orang-orang daripada Bani Khaybar akan kalah, lalu mereka pun lari berundur supaya mereka tak nampak macam kalah. Kalau ikut kuantiti, orang Islam kalah pasal apa? Kuantiti orang Islam sedikit. Kalau ikut kuantiti, mereka menang. Tapi kalau ikut tenaga, mereka ingin kalah, berundur mereka. Lalu orang kata fair, maksudnya seimbang. Awak tenaga kuat tapi jumlah sedikit, nampak macam boleh menang. Awak tenaga tak kuat tapi jumlah banyak, nampak macam tak boleh nak kalah. Jadi seri, satu sama. Kata Nabi Muhammad, akan datang di kalangan umat aku membentuk tentera Muhammad di akhir zaman dan akan kembali berperang dengan tentera Khaybar, dan mereka akan mengalahkan tentera Khaybar. Inilah yang selalu dilaungkan oleh mujahidin. Katanya Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ini adalah laungan-laungan lah, subhanallah. Tentera Khaybar di akhir zaman itu adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke kota Madinah pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jawatan kerana pembentukan kerajaan di dalam kota Madinah bukan daripada suatu anugerah yang bersyarat, tetapi dengan kekuatan. Ibarat Bani Qainuqa', Bani Najjar mengatakan, wahai Muhammad, kamu bentuk kamu punya kerajaan dan kami bentuk kerajaan kami. Kalau kamu kuat maka kamu memimpin, kalau kami kuat maka kami memimpin. Dalam 3 bulan sahaja, semua daripada kekuatan ekonomi jatuh ke tangan umat Islam. 3 bulan saja memimpin kota Madinah secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada syarat. Katanya syaratnya apa? Kalau kamu kuat, kamu memerintah. Kalau kami kuat ekonomi kami, kami memerintah. Pada waktu itulah Rasulullah membina kekuatan dalam ekonomi. Pada waktu itulah Rasulullah dapat membina kota Madinah dengan kekuatannya. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana apa? Orang-orang Yahudi menganggap Islam itu adalah suatu kaum yang tidak mampu berdaya saing di dalam perniagaan dan juga perdagangan. Menyangkakan mereka sahaja yang boleh memegang harta yang banyak. Katanya Islam ini adalah kelompok yang miskin. Dalam kota Madinah, dalam kota Mekah, mereka adalah kelompok yang miskin. Lalu mereka ini dikatakan, kamu bentuk kamu punya kekuatan wahai Muhammad, kami bentuk kekuatan kami. Kalau kamu itu memiliki kekuatan di dalam ekonomi, maka memerintah kota Madinah. Dari persitulah Rasulullah SAW memeterai perjanjian di dalam piagam kota Madinah di antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi dalam kota Madinah. Dari persitulah keluarnya hadis, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu orang-orang kafir zimmi, dia telah mengganggu aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pembentukan kerajaan kota Madinah ada juga orang-orang yang bukan Islam menyokong. Pembentukan kerajaan Nabi Muhammad dalam kota Madinah ada juga di kalangan orang-orang bukan Islam menyokong. Mereka itu menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Orang ini adalah kafir zimmi. Kata Rasulullah, man adza zimmiyan
faqad adani. Barang siapa yang mengganggu orang-orang kafir dhimmi, dia telah pun mengganggu kami, iaitu mengganggu orang-orang Islam. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berlakulah segala percanggahan pendapat, berlakulah segala perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dalam pemerintahan, tetapi bukannya untuk melemahkan, malah meneguhkan agama Islam pada waktu itu. Daripada situlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati rahmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percanggahan pendapat di kalangan umat aku adalah rahmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah, percanggahan pendapat di kalangan umat aku adalah rahmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengatakan percanggahan pendapat di dalam umatnya itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalaulah kita ini nak ikut mana-mana satu, perlulah dengan seiring dengan ketaatan pemimpin kepada pemimpin. Pemimpin kita Islam, alhamdulillah, yang telah pun menentukan mazhab kita apa, telah menentukan pegangan kita apa. Ikut sahaja, subhanallah, tidak sesat. Mazhab kita Syafi'i, pegangan kita sunnah wal jamaah. Bukan kata kalau orang ikut selain daripada itu adalah orang tu sesat, jadi kafir, tidak. Tapi tak seiring dan sejajar dengan sunnah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah yang harus kita faham. Bila Rasulullah mengatakan bahawasanya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, kepada kamu, ke atas kamu, ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya kamu itu harus menteladani apa yang telah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak pernah bercanggahan pendapat sehinggalah menjatuhkan satu sama yang lain. Ni di dalam bab solat tarawih. Ada orang kata nak solat 8 rakaat ke 20 rakaat. Ada orang kata kalau solat tarawih 8 rakaat tu bukan solat tarawih, tu solat biasa-biasa. Dia kena 20 rakaat. Kan. Nasib baik tak ada orang yang cakap dia kalau solat tarawih lepas ni kena ada more. Kalau tak ada more bukan solat tarawih namanya. Nasib baik tak ada orang macam itu ya. Tapi wallahu alam, mana tahu? Manalah tahu kalau tiba-tiba satu hari nanti ada orang cakap macam itu, mana tahu, wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, percanggahan pendapat berkenaan dengan rakaat solat tarawih ini adalah percanggahan pendapat semenjak zaman sahabat lagi, bukannya di zaman para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu mengambil pendapat yang telah pun dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah memang tak pernah seumur hidup Nabi Muhammad solat tarawih 20 rakaat. Rasulullah tak pernah solat tarawih 20 rakaat. Tapi di kalangan para sahabat ramai yang solat tarawih 20 rakaat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah ketika mana mereka itu ingin beribadah, Rasulullah SAW suruh mereka ikut teladan dalam ibadah daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kata Rasulullah SAW, setelah daripada 3 hari melancarkan solat tarawih, hari pertama Rasulullah lepas daripada Isya, solat tarawih bacaan yang panjang, 8 rakaat bertartil. 1 rakaat purata 1 juzuk. 1 rakaat. 2 rakaat habis surah Al-Baqarah. 8 rakaat Rasulullah SAW bermula daripada lepas Isya, habis sahaja tarawih, habis sahaja solat witir pertengahan malam. Ibarat mula tarawih lepas Isya pukul berapa? Pukul 9. Habis tarawih nanti pukul 12. Tu zaman Rasulullah. Buatlah kalau nak buat.
Itu hari pertama. Hari kedua Rasulullah SAW tunggu sekejap. Tunggu Rasulullah SAW berzikir, berdoa dan sebagainya. Baru Rasulullah bangkit untuk solat tarawih. Ada gap, ada jarak di antara Isyak dan juga tarawih. Hari yang ketiga lepas Isyak Rasulullah balik rumah. Para sahabat tunggu Rasulullah tak datang-datang. Sampailah separuh malam. Separuh malam, maksudnya pukul 12, pukul 1, Rasulullah baru sampai masjid. Rasulullah kata, hari ini adalah hari last aku imamkan tarawih. Lepas ni kamu semua solat tarawih sendiri-sendiri. Ikutlah kamu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah solat tarawih pada pertengahan malam, pukul 1, pukul 2 ataupun pukul 12. Mula waktu tu, habis waktu sahur. Nak ikut yang mana? Tapi semua 8 rakaat. Bila Rasulullah SAW dah memberikan lesen besar kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut dia punya pendapat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat berani dalam ibadah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawasanya, wahai sahabat yang nak ikut solat tarawih bersama dengan aku, lepas Isyak kita balik, kita duduk dengan ahli keluarga, kita berehat. Nanti pertengahan malam baru semuanya datang masjid, ikut aku solat tarawih 8 rakaat, baca setiap daripada 1 rakaat 1 juzuk Al-Quran. Pertengahan malam habis waktu sahur. Adapun Sayyidina Umar adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam ibadah. Orangnya berani, tapi dalam ibadah dia sangat berhati-hati. Kalau buat macam itu, takut nanti bila balik rumah tak datang masjid dah. Balik rumah dah tidur, nanti dah terlajak tidur pula. Jadi, wahai sahabat yang nak ikut aku solat tarawih, lepas Isyak kita terus solat tarawih. Jangan tunggu dah, nanti kan kalau balik rumah memang tak datang. Tetapi solat tarawih tu nampak macam berat, kata Sayyidina Umar. Kesian nanti orang-orang muda tak larang nak ikut. Apa kata kita ini pendekkan bacaan, 1 rakaat 1 muka surat saja, tapi rakaatnya kita tambah 20 rakaat. Jadi lepas daripada, sebab apa 20 rakaat? Nanti kalau orang nak berhenti bila-bila masa boleh. Contohlah tuan-tuan, solat 8 rakaat kan, imam pula rakaat yang ketiga. Sekarang ni dah pukul 11 malam. Rakaat yang keempat, imam masih lagi baca surah Ali Imran. Daripada Al-Baqarah tadi sampai Ali Imran dah. Nak berhenti tak boleh, pasal apa? Tengah solat. Tapi kalau 20 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang penat boleh rehat dulu, boleh urut kaki, biarlah dia orang solat dululah. Kan, betul tak? Itulah dia punya kepentingan dia. Subhanallah. Jadi Sayyidina Umar mengatakan bahawasanya semua sekali kita buat 20 rakaat, tapi baca pendek-pendek je, 1 juzuk 1 malam. 20 rakaat 1 juzuk, potong-potong ayatnya. Subhanallah. Solat witir 3 rakaat lepas daripada tarawih. Jadi apa yang kita ikut sekarang ini adalah ikut kepada Sayyidina Umar. Ketika mana mereka itu mengadakan solat tarawih berjamaah dalam satu masjid, Sayyidina Umar terkejut. Pasal apa? Zaman Rasulullah tak pernah berlaku melainkan pada 3 hari yang pertama di belakang Rasulullah. Setelah itu dalam satu masjid ada 2 jamaah. Jamaah yang pertama ikut Sayyidina Umar, jamaah yang kedua ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah daripada itu, satu masjid satu jamaah saja. Kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, bid'ah paling baik aku nampak adalah benda yang ini, kata Sayyidina Umar. Subhanallah. Jadi sekarang ni dahlah baca pendek 8 rakaat pula tu. Kan? Baca surah pendek dah, 8 rakaat pula tu. Jadi ambil dua-dua pendapat. Yang pertama, waktunya lepas Isyak, ambil daripada Sayyidina Umar. Surahnya pendek-pendek,
ambil daripada Sayyidina Umar. Rakaatnya 8 rakaat, ambil kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang salah tak? Tak ada. Semuanya benar. Tarawih namanya tarawih. Subhanallah. Lebih baik daripada tak solat langsung. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percanggahan pendapat tak ada yang salah, melainkan yang salah tu kalau kita bersalahan dengan orang ramai. Duduk dekat sini, subhanallah, salat berapa rakaat dekat sini? 20 rakaat, alhamdulillah. Yang kita duduk manjang sini tak pernah 20 rakaat, asyik 8 rakaat je. Subhanallah. Tu yang salah. Kita ni sepatutnya kalau duduk dalam satu komuniti, ikut pemimpin yang memimpinkan solat tarawih, itu yang dikatakan wasma' wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpin kamu. Duduk dalam solat, dengar dan taat pada pemimpin surau. Duduk dalam suatu majlis, dengar dan taat kepada suatu pemimpin. Subhanallah. Apa yang telah dijadualkan, apa yang telah ditetapkan, apa yang telah pun disilibuskan dalam ibadah, dalam zikir, ini semuanya nak menentang. Surau kata lepas daripada solat Aisyah kita adalah ada baca surah Al-Mulk. Kita apa surah Al-Mulk? Tak nak surah Al-Mulk, saya nak baca surah Al-Baqarah. Itu yang salah. Subhanallah. Surau kata kita solat insya-Allah 8 rakaat. Tahu tak nak 8 rakaat, saya nak 20 rakaat. Itu yang salah. Surau kata okeylah kami solat 20 rakaat. Banyak sangatlah, saya nak 8 rakaat. Itu yang salah. Percanggahan pendapat tidak ada yang salah, melainkan kalau kita bersalahan dengan pemimpin. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya baru Rasulullah mengatakan, wa iyyakum bimuhdatsatil umur, dan ke atas kamu hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Cuba kita perhatikan, Rasulullah mengatakan kamu akan melihat suatu khilaf, suatu percanggahan yang sangat banyak. Nak ikut yang mana satu? Ikutlah sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Rasulullah tak kata mana-mana yang betul, mana-mana yang salah. Malahan semuanya boleh ikut. Kemudiannya kata Rasulullah, maka hati-hati dengan perkara yang baru. Apa perkara yang baru? Perkara yang tak ada kena-mengena langsung dengan khilafah ataupun dengan ikhtilaf, percanggahan pendapat di kalangan umat Muhammad. Tak ada langsung. Subhanallah. Maksud tak ada langsung tu, benda baru tambah-tambah. Fa inna likulli muhdatsatil bid'ah. Setiap perkara yang baru itu, kata Rasulullah, bid'ah. Apa dia yang bid'ah? Zikir ada menari, pergaulan lelaki perempuan, inilah namanya bid'ah. Ni kalau apa dalam bulan Ramadan, Ramadan tak payah tarawih dah, tak payah tarawih. Inilah yang bid'ah. Subhanallah. Kalau puasa, subhanallah, bolehlah puasa setengah hari. Kan, budak-budak kecil kita jangan ajar dia puasa kesian. Ni yang namanya bid'ah. Astaghfirullahalazim. Tak pernah berlaku di antara dalam percanggahan pendapat agama pun tak ada. Subhanallah. Cari dekat mana mazhab Imam Syafi'i, tak ada. Mazhab Imam Hanbali tak ada. Habis semua mazhab pun tak ada. Benda baru. Subhanallah. Jadi subhanallah, ini adalah muhdatsat, benda baru. Kata Rasul, likulli muhdatsatil bid'ah. Setiap benda muhdatsat. Rasulullah tidak mengatakan setiap khilafah tadi, setiap ikhtilaf percanggahan tu adalah bid'ah. Tidak. Rasulullah mengatakan muhdatsat yang baru tadi bid'ah. Subhanallah. Tarawih 20 rakaat bid'ah ke? Tidak, pada zaman sahabat lagi. Tarawih 8 rakaat bid'ah ke? Tak, pada zaman sahabat lagi. Zikir-zikir salawat antara 2 rakaat tarawih bid'ah ke? Tidak, dilakukan oleh sahabat malahan. Apa yang baru? Tak payah solat tarawih langsung, duduk rumah tengok TV, Netflix. Ni yang bid'ah. Subhanallah. Kata Rasulullah, di kulli muhdatsatil bid'ah, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa likulli bid'atin dalalah, dan setiap benda yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu adalah menuju ke jalan neraka. Subhanallah. Jadi harus hati-hati.
Kalau ada orang mengatakan solawat di antara tarawih itu bid'ah, ini adalah perkara yang keterlaluan. Benda yang pernah dibawakan oleh para ulama tidak bid'ah. Benda yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang soleh terdahulu tidak bid'ah. Benda yang bid'ah apa? Benda yang dilakukan untuk menghentikan ibadah. Benda yang dilakukan untuk mengganggu ketenteraman umat Islam. Benda yang dilakukan untuk menghentikan, untuk memudahkan ataupun untuk mengharuskan maksiat, ini bid'ah. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf juga kalaulah subhanallah agak keterlaluan. Boleh jadi akan datang ada suara yang mengatakan bulan Ramadan orang Islam boleh buka kedai makan tengah hari. Jangan kita ni pelik, akan datang mungkin ada. Subhanallah. Akan ada orang mengatakan akan datang ni, sekarang masih belum, tapi nampak macam dah nak ada. Orang Islam boleh buka kedai makan tengah hari bulan Ramadan. Jangan pelik benda ni, mungkin akan berlaku. Wallahu a'lam. Mudah Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darajat kita, menghindarkan kita dari segala kebinasaan, segala perkara yang ianya keterlaluan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, angkatkan darajat kami. Selamatkanlah kami daripada segala tipu daya dunia dan juga segala fitnah-fitnahnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surah An-Nur ini. Aqulu qawli hadha li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.